الله الله يا الله الله الله. Kehormatan. Kehormatan ni yang kita tahu, dia pecah dua. Apa dia? Ni, saya cakap tu ni apa ni? Jaga aurat. Satu, aurat. Aurat ni termasuklah pakaian dan apa, cara berpakai, cara tudung apa. Cara berhias. Satu ni apa? Tindakan dia. Perbuatan. Pergaulan dia. Pergaulan dia. Maknanya dia janganlah bergaul dengan lelaki pada perkara-perkara yang tak perlu. Kalau penampilan, dia kat mana? Aurat. Aurat. Alright. Tak make up, apa benda. Kalau pergaulan, dia mesti jaga kehormatan dia apa? Dia mesti ada batas-batas lah. Bukan kata tak boleh cakap dengan lelaki. Tapi mesti ada batas. Jangan ramai-ramai dengan lelaki. Maksud patutnya mesti ada rasa malu. Nak cakap lelaki ni kena ada rasa malu. Terutama lelaki bukan mahram lah. Rasa segan. Sama kalau lelaki tu ramai-ramai. Saya nak bertanya dengan tekuburan lelaki. Patutnya kita kena ada rasa malu sebagai seorang perempuan yang menjaga kehormatan dia. Patut kena ada rasa malu. Patutnya gitulah. Tapi kalau kita tak ada rasa malu, maknanya kita belum lagi dapat menjaga kehormatan yang betul lah. Jadi kena ingat itu tiket ke syurga. Rasa malu tu tiket ke syurga. Ini ada, ni khusus. Ini hanya khusus. Ditujukan khusus pada seorang lelaki. Yang nama dia, ini khusus pada suami. Kalau dia mati, suami dia kata elok dia mati lah, dia hidup menyusahkan aku lah. Okey. Itu perkataan yang lahir daripada hati suami dia. Yang mungkin suami dia tak nak buka aib dia, suami tak cakap. Suami kata elok dia mati lah, hidup menyusahkan aku lah. Itu perkataan redha ke perkataan tak redha? Tak reda. Tak reda. Betul tak? Itu kita boleh faham. Tak reda. Tak reda. Dia hidup pun pening dengan otak aku hidup dengan dia. Tertekan aku dengan dia. Itu tak reda. Kalau perkataan tu ada dalam hati suami ni, yang Allah mengetahui walaupun tak cakap. Walaupun tak cakap. Ni ada bahaya sikit lah. Walaupun dia ni aurat dia bagus, pergaulan dia bagus, puasa dia bagus, solat dia bagus.
Mesti ada benda yang menyebabkan suami dia rasa begitu. Mungkin dekat sini disangkut. Kat sini disangkut. Sebab ini ada khusus pada seorang lelaki. Itu nama suami dia. Kalau kat sini disangkut, ini tak ada. Baru dia nilai ni. Kalau dia tak ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini tak ada. Nampak mouse ni, soalan ni. Soalan ni salah. Walaupun suami dia reda, dia tak semayang. Dia pakai, dia tak menepati sebagai perempuan yang menjaga kehormatan. Dia pakai kain ketat, dia pakai gitulah. Dan banyak kita nampak lah kat luar ni. Perempuan pakai kain ketat ni banyak kita nampak kat luar. Sama perempuan yang berjaya menguruskan badan dia. Dulu badan gemuk. Bila badan kurus pakai baju lagi kecil. Kenapa? Dia nak tunjuk kejayaan dia. Terutama yang jual produknya. Dia jual je badan perempuan ni. Walaupun perempuan ni walaupun perempuan ni pakai baju, dia jual je badan perempuan ni. Dengan pakai seluar ketat. Lepas tu dia kebandingkan dengan satu gambar perempuan ni. Lepas tu perempuan ni gemuk. Kena tengok tak benda ni? Dia tunjuk gambar. 40 kilo. Tunjuk gambar. 55 kilo. Ada Ustaz, ada after. Yang jual barang ni dia tak? Dia dah jual badan perempuan ni. Betul kau hajar. Saya cakap betul. Kalau cakap saya, dia kata kau hajar. Kenapa? Engkau jual maruah perempuan ni dengan baju dia. Perempuan dia pun satu pula. Dia tunjuk kat orang apa. Tu yang nasi tu kata tu. Kerana wang rupa yang cantik diiklankan bersama barangan. Betul lah. Walaupun dia bukan model. Menyebabkan orang beli produk dia. Hasil apa? Hasil jualan bentuk badan seorang perempuan. Benda ni memang menarik orang tau. Sebab nak kurus ni bukan senang. Dia gunakan badan seorang perempuan. Itu nanti perempuan ni pula jadi duta. Akhirnya paling takut menyebabkan orang syirik pula. Kenapa orang syirik? Orang yakin yang membekas ni produk ni lagi teruk. Ini nama dia penggalak syirik. Ni orang jual produk ni bahaya. Dia ambil testimoni dia kata akak berjaya kurus sebab produk ni. Dulu akak 85 kilo, sekarang ni akak syukur baju-baju lama dah boleh pakai. Dan ditunjuklah badan akak ni slim, pakai seluar ketat. Ini betul-betul dahsyat lah. Rasulullah kata memang akan tiba akhir zaman. Akan tiba akhir zaman. Engkau akan nampak kejahatan ni sebagai kebaikan. Orang tengok wah bagus. Orang cakap bagus. Tengok. Dulu badan macam ni, sekarang macam ni. Sekarang cantik. Puji pula perempuan cantik. Memang cantik. Dah pakai baju ketat. Dia takkan sarungkan perempuan ni dengan baju kurung. Betul tak? Engkau akan lihat kejahatan sebagai satu kebaikan. Dan kau akan lihat orang yang bercakap kebaikan ni dianggap sebagai tak baik. Pemecah belah masyarakat lah, apa benda dipanggil macam-macam. Ini jaga-jaga. Orang jual produk ni kadang-kadang Allah bahaya sungguh. Produk kecantikan guna muka-muka orang letak dekat tepi highway. Nampak boleh ke kita perempuan kita yaya muka kita walaupun kita pakai tudung. Kita letak tepi highway muka kita gitu kat gambar-gambar billboard tu. Boleh ke? Kalau kita fikir cara halus lah. Tak boleh. Lepas tu dia kata tak apa, boleh suami saya izin. Hukum tu dekat syariat ke dekat suami dia? Siapa yang kata boleh tak boleh? Bukan suami dia. Betul tak? Bukan suami dia kata. Dia kata saya dah minta izin suami saya. Dia kalau muka tu tak berhias, boleh tahan lagi. Muka tu berhias tahu tak? Orang lalu kat highway tu berapa juta orang lah.
berapa ratus ribu kereta sehari tengok muka dia. Oi. Tengok, 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 tengok. Aisyah ni, Siti Aisyah ni, isteri Rasulullah ni, bila ada orang buta, seorang lelaki buta, nak datang pada jumpa Rasulullah, tak tahu dah nak datang. Rasulullah cakap dengan Aisyah, kau pergi masuk dalam. Okey. Aisyah kata, kenapa masuk dalam? Kan dia buta tak nampak aku. Betul tak? Maknanya kau tak pakai tudung, kau dia nampak. Kalau kata memang dia tak nampak kau. Tapi kau nampak dia tak? Tengok. Maknanya tak perlu waktu tu untuk melihat dia, orang lelaki ni. Tak perlu. Tak perlu tak tengok. Kan macam lelaki dengan perempuan dia boleh lagi. Tak perlu dah tengok muka dia. Tak tengok. Kalau tak ada mudah. Saya tengok muka dia. Kenapa? Tak perlu. Bukan kita berjual beli. Bukan kita belajar. Tak perlu. Ini kan pula kalau dedah muka, pergi make up, pergi dedah, taruh dalam majalah, taruh dalam iklan-iklan. Perlu ke tu? Ada keharusan ke? Tak ada keharusan. Itu maknanya tidak jaga kehormatan. Kalau kita parusi lah. Dan paling menyedihkan, suami dia tak kisah. Suami dia tak rasa apa-apa ke? Macam muka bini dia ni tayang. Bini dia kasih tahu muka dia dalam Facebook. Pagi-pagi je buka Facebook, muka bini dia dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi, muka bini dia. Besok pagi orang buka Facebook, muka bini dia lagi. Tutup video tak? Halimah 85, tutup video. Nampak muka bini lagi. Tidakkah dia rasa, apa tayang muka bini aku kat orang ni? Apa tayang muka anak aku kat orang? Ini bab ni nak kejaga ni. Air zaman ni benda ni dah jadi common. Dah jadi common. Sebab tu jaga-jaga. Okey. Mati dia, perempuan itu, dengan ada reda. Ini reda ni lah. Jadi 1, 2, 3, 4 ni. Satu lagi tak pesan, reda suami. Betul juga. Kat sini tengok Dia tak check baca Quran banyak mana. Tak check. Zikir tajwid banyak mana. Dia check ni je. Ni. Dan hati suami dia mesti reda. Pada waktu dia mati tu, hati suami dia mesti reda. Kalau suami dia kata lega bini aku dah mati, ni berat dah. Berat. Kalau suami dia kata isteri aku dah pergi, isteri aku dia baik, aku doakan Allah balaslah kebaikan dia. Aku pun tak mampu nak balas kebaikan dia. Moga-moga Allah balas kebaikan dia, Allah ampunkan dosa dia. Itu perkataan reda. Kata reda. Yang mana reda ini juga dikatakan radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati tu. Itu secara umum ni gitu. Tengok slide ni pasal nak cerita Ini. Lagi sekali. Pada umum ayat tu ni katakan, kita katakan ni syurga. Syurga. Maka Allah berfirman dalam Quran tu, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini mutmainnah. Ini nafsu mutmainnah. Yang dikatakan selalu dalam kitab, jiwa yang tenang. Tapi bila? Waktu kembali, waktu mati. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah pada Rabbiki, Tuhan kamu.
Dan dalam keadaan apa? Redha. Redha. Satu. Redha. Satu redha. Dia dua kan? Satu redha. Satu lagi meredai. Ini dua ni. Satu redha. Satu meredai. Saat mana? Saat ni. Saat ni dia kata mati. Saat mana? Akaratul maut. Ni saat ni. Ni. Orang yang memiliki mutmainnah. Kalau belajar mutmainnah datang dari mana? Dia datang dari mana? Nafsu. Marah. Hati. Marah. Lepas marah. Dia datang dari mana ni? Lawamah. Jadi ada peringkat lagi. Ini nama dia lawamah. Lepas tu ada peringkat lagi. Walhamah. Mulhamah atau muhimah. Apa? Mana boleh baca? Mulhimah. Dari sini baru datang ni. Lepas tu dah faham ni apa. Kau dapat ni. Dan orang yang mati memiliki ni. Mutmainnah. Ni. Waktu ni. Dan Allah kata dengan dia, engkau balik daripada aku, dengan redha meredai. Ini apa ni? Ini maknanya dia mati dalam redha. Maknanya makhluk manusia ni redha dengan kematian dia. Okey. Ulama kata, macam mana dia boleh redha dengan kematian dia? Ini yang kita kena faham. Rasulullah kata apa? Dulu guru cakap di sebuah satu keadaan. Sedetik lagi kematian manusia ni, mana dah nak mati tu, maka akan diperlihatkan tempatnya. Tempat dia apa? Dekat dalam barzah ni, tempat dia macam mana? Waktu ni dia akan lihat tempat dia. Ni ada dua tempat. Akan diperlihatkan tempat ni. Ni. Sama ada tempat tu jadi taman syurga. Allahumma rzuqna. Taman syurga. Nampak taman syurga. Atau dia katakan dia akan melihat na'udzubillah min zalik. Apa tempat ni? Dia akan melihat tempat. Apa ni? Nama apa ni? Lubang-lubang neraka. Gaung. Nanti tak kata gaung. Neraka. Dia akan nampak dua benda ni. Salah satu dia akan nampak. Kita alih lah ni. Senang. Bila dia nampak ni, maka datanglah ni.
Maksudnya apa? Maksudnya redha lah dia waktu dia nak dijemput pergi. Kenapa? Dia nampak tempat tu seronok lah. Orang lain tak nampak. Orang lain sebelah katil dia tak nampak, keluarga dia sebelah dia tak nampak. Sebab apa? Dia telah melangkah ke satu alam yang lain dan diberi dia lihat keadaan ni. Apa taman syurga. Waktu tu, apa benda? Waktu tu dia datang antara redha. Dan sebab dia memiliki mutmainnah ni, sebab dia memiliki mutmainnah ni, maka dari sinilah datangnya keredaan Tuhan dia. Lepas tu nak fahami apa ni? Apa ciri dia? Ramai tak tahu. Mana nak dapat tahu pun tidak. Tak reti apa benda makna ni. Ni apa ni? Ni apa? Ni apa? Kalau buat dosa orang ni jadi apa? Orang ni jadi apa? Orang ni jadi apa? Rasa apa dalam hati dia? Nak tahu kita ni, kalau dosa rasa apa? Kalau rasa macam mana, itulah kedudukan kita kat sini. Selagi tak capai ni, bahaya lah. Bila dua redha ni bertemu, dulu guru cakap apa? Bila dua redha ni bertemu, ini dengan redha ni bertemu, bila dua redha, maka terhasillah satu perkataan. Dua redha ni, nama dia Ridwan. Bila dua redha ni, Ridwan. Ridwan ni lah dikatakan penjaga syurga yang melayakkan dia, orang itu, memasuki akan pintu syurga. Ini redha ni. Dan ini juga, dua ni, kehasilnya, apa? Fadkhuli fi ibadi. Ini juga menghasilkan fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau daripada kalangan apa? Fadkhuli fi ibadi. Wadwali jannati. Fadkhuli fi ibadi maksud apa? Ibadah. Orang-orang yang rajin beribadat. Ibadi tu hamba lah. Abdi. Ibadi. Ibad. Nasaihul ibad. Apa kita dulu cakap tu? Nasaihul ibad. Apa maksud dia? Ibadah seorang hamba. Nasaihul ibad. Nasihat seorang hamba. Nasihat. Saya tembak je tu. Jadi lah tembak tu yang kedua kena pula. Kepada hamba. Nasihat kepada hamba. Ada dulu guru saya cakap, ada saya ngaji dengan guru lain kan. Dia kata nasihat ibad ni apa? Nasihat ibad ni maksud apa? Nasihat kepada ahli dunia. Dia kata gitu. Nasihat kepada ahli dunia. Tapi kalau dari segi bahasa dia, nasihat kepada hamba. Jadi ini perkataan ni. Tengok Ini penting ni. Ni. Hanya orang yang memiliki jiwa hamba, baru dia akan redha pada kematian dia, barulah dia meredai, Allah akan meredai diri dia. Allah redha pada dia, ini manusia redha kematian dia, yang ini pula adalah redha Allah. Jadi bertemu dua redha dekat sini. Ini pula redha Allah.
Ini reda Allah. Lepas Allah reda pada dia dan dia reda dengan kematian dia, setelah dia diperlihatkan akan tempat dia pulang sini, dan daripada hasil jiwa yang mutmainnah ni lah, Allah reda pada dia. Boy, bisa silang nak arrow. Tak buat arrow tak apa, tapi janji kena faham perjalanan tu lah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli apa? Jannati. Jannati. Orang ni malah betul lah buka mulut. Wadkhuli jannati. Tapi dia mesti memiliki ni. Bila dia orang ini dikatakan sebagai hamba, dia mesti ada apa? Sifat Penghambaan. Uluhiyah. sifat kehambaan. Nah, ni perlu disuburkan dalam mencari keridaan Tuhan. Pernah dengar tak? Yang ni tak pernah Ustaz. Tak pernah Ustaz. Memang tak Saya- dengar. saya- Nasi ni aku mereka tapi tak jadi rakam. Memang tak pernah dengar. Tak jadi rakam. Nyanyi Mesin tengok kita buat satu lagu, 4 minit. 4.5. Hantar ke RTM, dia kata nyanyi tak boleh. Tak lepas. Oh. Jadi sendiri bikin dia nyanyi sendiri lah, screenshot sendiri lah, tak keluar TV. Ni. Hamba yang reda dengan Tuhannya diberi ganjaran tanpa hisab, surga menanti dengan bidadari, rahmat Allah melimpah di hati. Tu reka sendiri, nyanyi sendiri, faham sendiri. Itu je lah aku buat. Ingat lagi, lirik lagu ingat lagi. Ni kehambaan. Tanya soalan, angkat tangan, tanya. Ustaz, yang macam mana yang kita katakan yang hamba tu dia mati dengan redanya? Dengan dia punya reda. Macam mana? Reda ni. Dia reda ni maknanya dia seronok lah nak mati. Kenapa dia rasa suka nak mati? Kenapa dia reda nak mati? Sebab dia telah diperlihatkan akan tempatnya di barzah. Sebelum nak mati pun dia terima apa keadaan dia. Sakit ke apa benda ke. Sakaratul maut pun dia reda. Kenapa? Ini adalah yang mesti dia kena alami sebagai hamba. Dan dia telah bersungguh-sungguh dalam membuat persiapan yang sepatutnya dia buat. Dalam keadaan tu lah nanti, malaikat akan datang memperlihatkan tempat dia yang indah di dalam kubur. Dia nampak taman depan dia. Dia nak pergi. Dia nampak ada harum depan dia. Dia nak kena pergi. Macam kita lah nak pergi melancong. Betul tak? Kita nak pergi melancong ni. Macam mana muka orang pergi melancong? Nak pergi mersing. Nak pergi mersing buat kata. Happy. Betul tak? Senyum je. Senyum je. Senyum lelek. Ya. Tak ada muka sedih dalam kita. Nak pergi mana ni? Pergi melancong. Kenapa muka sedih nak pergi melancong? Tu kena buasir tu Ustaz. Itu tak reda tu Ustaz. Tu ada kau pergi melancong. Mak paksa ikut. Ikut juga. Ikut, kau mesti ikut aku. Oh. Ada janji yang kawan mak nak pergi berkelah. Tengah congkak. Tak payah. Ini aku nak bawa kau pergi mersing lagi jauh. Jom. Itu bahasa Ustaz. Tapi tak nak. Tak seronok. Muka macam boring. Tapi ikut-ikut je lah. Tapi kalau orang pergi memang dia nak pergi. Dia pula suka nak berjalan. Sekali PM kita kata, saya mengumumkan bahawa PM diumumkan ni. Rentas negeri dibenarkan kecuali ke Mersing. Allah, ke Mersing lah boleh. Banyak bentuk lah. Hancur lah tukar plan lah. Kawasan-kawasan berikut dilarang merentas. Mersing,
Rompin, habislah banding, tak jumpa banding. Bentung, habislah tak jumpa bat. Aduh. Dibenarkan hanya Kuala Selangor. Jumpalah Abang Fuad, jumpalah siapa abang tu? Abang Saleh. Jumpalah Abang buat Saleh, pergi rumah dia, makan buah apa semua. Saya bekal lagi buah dalam kereta. Ustaz, makan dalam perjalanan. Pergi Sabah Bunda, makan pisang dalam kereta. Abang Saleh bekalkan. Balik dia call lagi. Dah ketuk bilik hotel lagi. Datang ke hotel, ketuk bilik hotel lagi. Jumpalah Abang Saleh. Yang lain boleh pergi. Jadi muka dia bila dia tahu dia nak pergi perjalanan yang indah. Dia dah baca brosur. Nak pergi Istanbul. Istanbul, kau tunggu aku datang. Baca. Oh, ada ni, ada itu. Nak tengok dah sabar. Macam pergi umrah sama lah. First time pergi umrah. Berdebar. Kalau ihram macam mana ni, berdebar. Lepas tu dah lepas ihram umrah pertama, dah rasa okey sikit lah. Dah faham. Lepas tu ada sekali nak pergi. Dah kata tak tahulah seluk-beluk dia. Teknikal dia apa? Honok. Sama juga, orang yang memiliki, yang pastinya semua orang akan memiliki perjalanan. Dan perjalanan itu dikatakan melalui satu pintu. Pintu tu nama dia Sakaratul Maut. Inilah pintu yang memisahkan antara dunia ni dengan barzah. Yang Rasulullah kata barzah itulah permulaan akhirat bagi diri dia. Sebab apa? Masuk barzah je kekal. Kekal mana? Pindah lagi akhirat. Itu semua dah tak ada mati dah. Dia hanya melalui satu kematian je. Satu kematian. Waktu tu dia keluarkan roh dia. Beruntunglah mereka yang diridai oleh Allah. Beruntunglah mereka yang Allah declare dia, inilah hamba aku. Allahumma salli amin. Orang bila dia Allah declare dia sebagai hamba, dia mestilah memiliki sifat hamba. Betul tak? Baru orang panggil dia sebagai hamba. Barulah Allah iktiraf sebagai hamba. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau. Maknanya declare, Allah declare, engkau ni adalah kalangan hamba-hambaku. Apa dia sifat gambaan ni? Kena tahu. Lawan sifat gambaan ni nama apa? Ketuhanan. Ketuhanan. Jadi kita ni nak kena pasti ni kita usaha ni mendapatkan ni. Beri contoh sifat gambaan. Beri contoh. Merasa Redha. diri lemah. Bukan lemah badan, lemah. Nak melakukan taat ni kalau Allah tak tolong tak boleh. Redha dengan ni beberapa contoh je ni, ketentuan. Syukur atas segala Yang diberi. nikmat. Merasa diri berdosa. Ini contoh-contoh kegabaannya. Tawakal pada segala urusan. Lagi, sabar pada segala ujian. Kuat dalam ibadah. Merendah diri. Atau kita kata apa? Tawaduk. Ini semua sifat hamba. Kalau ada sifat ni, barulah Allah panggil manusia itu hamba. Tidak sombong. Resah menerima puji.
cinta akhirat. Kasih sesama manusia. Banyaklah kau nak senarai. Alamak, tak muat lebih. Tukar kali Ustaz. Sekejap. Sikit aja. Nampak. Ni contoh ni. Ni. Senantiasa mengharap bantuan Allah. Berusaha mendapatkan redha dan rahmat Allah. Ini hanyalah sebahagian contoh, dan banyak lagi yang kalau nak disebutkan dia banyaklah. Ini apa ni tadi ni? Saya lupa cakap ni apa ni? Ini adalah dikatakan proses tahap nafsu manusia. Ni. Ni panggilan dia ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang nak mati ni, kalau dia mati dia baik kan, Allahumma zubna, dia dengar benda ni. Lepas tu, yang perlu disuburkan dalam hati kita ni adalah sifat kehambaan. Dapat nikmat syukur, dapat hidup syukur, dapat bangun pagi syukur, dapat buang air syukur, dapat makan syukur, dapat bernafas. Terasa, ya Allah, Engkau yang beri aku nafas ni. Kalau Kau tahan aku nafas ni, aku mati. Aku tak boleh lagi nak ibadah pada Engkau. Sampai peringkat tu, dia punya kontak hati dengan Allah ni sampai peringkat tu. Dia, bila dia istighfar, dia betul-betul rasa dia ni manusia yang sangat tak baik dengan Allah. Sangat berdosa, selalu lalai. Walaupun tak buat dosa, tapi hati tak ingat Allah tu pun dosa. Makan pun tak ingat Allah, minum pun tak ingat Allah. Banyak benda tak ingat Allah. Semayang pun kadang-kadang waktu yang khusus dia diuntukkan untuk ingat Allah pun kadang-kadang dia gagal. Jadi dia akan rasa diri sendiri berdosa dan bersalah. Kenapa? Allah beri pada dia jiwa seorang hamba. Hamba ni dia patuh. Tuhan dia kata kerja. Tuhan dia kata berhenti. Tuhan dia kata makan. Tuhan dia kata minum. Tuhan dia bagi pakaian, kau pakai baju ni. Baju ni. Dia tak ikut kehendak sendiri. Kenapa? Dia ada milik, dia dimiliki. Macam Tuhan yang atas dunia ni dia ada hamba. Jadi hamba ni milik dia. Dia boleh buat suruh apa saja. Dia boleh beri apa saja. Jadi kita ni hakikinya milik kita adalah Allah yang milik kita. Allah yang cipta kita. Jadi kita ni dikatakan hamba, makhluk. Makhluk dia. Jadi Allah declare orang-orang yang taat ini sebagai golongan hamba. Dengan golongan hamba ni lah diberi dia buat khuli, masuklah engkau dalam syurga. Nampak tak perkataan redha ni? Allah redha ni, kalau daripada konteks seorang isteri, untuk dapat Allah redha ni, dia kena dapat redha suami dia. Bagaimana orang yang berdosa dengan manusia
Kalau manusia tu tak ampunkan dia, Allah tak ampunkan dia. Begitulah. Dia tak reda, suami dia tak reda dengan dia, Allah tak reda dengan dia. Jadi bila tak reda, tak berlaku lah semua ni. Tak berlaku semua. Semua keadaan tak berlaku ni. Ridwan yang tak berlaku, syurga yang tak berlaku, iktiraf sebagai hamba tak berlaku. Kenapa? Sangkut kat sini. Perempuan ada suami, sangkut kat sini sebab apa? Sebab sangkut kat sini. Nampak tak cerita dia panjang ni? Nampak tak cerita dia panjang ni? Nampak Ustaz? Yang perempuan dia kat sini. Ustaz. Nampak Ustaz. Ni nak suami Nampak, nak main Ustaz, ni. Nak nampak. tengking-tengking, nak cakap-cakap, nak sindir-sindir. Tak ada ambil perhatian langsung. Tak kisah. Cakap pula, abang ni bodoh lah. Abang ni bodoh dia kata. Dia kata gitu kan. Kalau kat bapa dia tak berani cakap abang bodoh. Sebenarnya dia cakap bapa dia, abang ni bodoh lah, tak berani. Kenapa dia bapa aku? Takkan aku cakap itu. Tahu tak engkau ada seorang lelaki lagi yang memegang kunci syurga kau. Yang Allah tunggu dia je. Reda kau pergi. Tak reda? Tak. Tapi aku ibadah banyak Tuhan? Tak. Aku solat banyak Tuhan? Tak. Aku zikir banyak Tuhan? Tak. Kenapa? Suamimu tidak reda padamu. Apa dia cakap? Nak menangis? Nak hidup balik? Ijini ya Allah, kembalikan aku. La'ali amalu solihah fima taraktu. Supaya aku dapat buat amal soleh yang aku tinggalkan. Allah katakanlah, tidak. Innaha kalimatun wa qawliha. Ini hanya kata-kata engkau takkan buat. Ini bahaya. So, kita belajar ni kita faham. Nampak perjalanan ni ada proses, ada SOP, ada benda yang kita kena follow, betul? Barulah layak menjadi ahli syurga. Tapi proses pun tak faham. Yang tahu apa? Tahu nak beli baju baru, nak beli fashion baru, nak beli makeup baru, nak gini itu, nak berhias, nak buat cantik, nak begitu, nak begini, nak banding-bandingkan kawan cantik-cantik. Itulah kehidupan dia hari-hari. Akhirnya mati dia dalam lubang jahil. Ustaz, 85 Ustaz. 85 Ustaz. Okey, cukup. Nak minum air kejap ni, pukul 9 ada kelas lagi. Untuk satu soalan Ustaz. Ya? Satu soalan. Sila. Okey. Tadi soalan ni Ustaz tak jawab lagi. Bagaimana jika suami dan isteri tak solat? Boleh ke suami itu reda kematian isterinya? Redha ni tak boleh pakai. Redha tak redha pun tak kisah. Kedua-duanya tidak mematuhi syarat 1 dan 2 tu lah. Redha ni tak boleh pakai. Sebab ada benda yang overrule orang tak solat ni, ada undang-undang dia gini. Tidak melihat redha ni dah. Tu ada benda overrule. Basic 4 ni, dia kena ikut. Selalunya pada benda yang normal, bila dia 4 ni, akan datang redha suami. Selalunya normal dia gitulah. Kalau dia ikut normal dia prosedur lah. Kalau isteri dah taat, jaga kehormatan, suami tak redha, maknanya suami ni tak betul. Jadi tidak redha dia tak dipakai. Kalau dia kata, aku nak isteri aku pakai je cantik, berhias, tapi dia pakai macam ni, aku tak redha dia mati. Tak boleh gitu. Itu tak kira. Itu suami tu pula akan tidak mendapat redha Allah. Kenapa? Dia meredai dosa dan maksiat. Patutnya dia redha isteri tak buat. Ada juga yang gini. Punca dia apa? Dulu kahwin dia sama jahil, tapi isteri dah berubah. Tapi suami ni tak terbawa sekali. Isteri ajak, suami tak nak. Suami ni masih dengan kekal dengan kejahilan dia. Jadi dia tak redha isteri dia berubah. Isteri dia padahal taat pada dia. Ini keredaan ni, tak redha ni tak boleh pakai. Redha ni mesti pada benda taat. Okey. Ustaz. Please. Ustaz. Yang kalau tadi Ustaz cakap, sakaratul maut tadi pintu yang memisahkan dunia dengan alam barzah. Dan saat mati diperlihatkan sama ada taman syurga ataupun gaung neraka. Okey, macam mana kalau kita lihat yang ada orang nak dalam keadaan nazak tu kan, air matanya mengalir tu Ustaz. Apa maknanya Ustaz? Dalam keadaan dia sebenarnya dalam keadaan tak sedar, tapi air mata tu mengalir dalam keadaan inilah nak sakaratul Jadi tak pasti lah betul. Dia mengalir air mata ni macam sebab.
Mungkin dia sedih nak tinggalkan pasangan ni pun ya juga. Kadang dia sedar lagi tu, cuma dia tak upaya nak bercakap, dia tak upaya nak buka mata, dia sedar. Mungkin juga dia sedih nak tinggalkan dunia, mungkin juga dia sedih sebab dia nampak dia banyak dosa tapi Allah bagi dia redha. Dia nampak dalam syurga, mungkin juga dia menangis, dia nampak tempat tak baik, mungkin juga. Itu saya kata saya tak tahu. Betul tak? Orang menangis ni gembira pun ada, duka cita pun ada. Ya Ustaz. Allah Alam dia tak tahulah. Terima kasih Ustaz. Okay. Saya tak pastilah. Mungkin ada kitab kata itu saya tak baca ke tak tahu. Okey, cukuplah. Nanti kita jumpa. Siapa yang lapang boleh jumpa pukul 9. Masuk Facebook. Apa nama dia? Laman rasmi apa? Masjid apa? Nurul Ihsan. Surah Kampung Medan. Ini tengok Medan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf? Okey, saya tutup link ni. Nanti pergi dekat AB. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi الحمد لله 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 الحمد لله